Tuan-tuan baca kisah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang kelima. Selepas Ali, yang naik khalifahnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni, dia duduk di Syam. Dia memerintah di Syam. Siti Aisyah duduk di Madinah. Bila Sayyidina Ali mati, naik Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah tidak memerintah di Madinah, dia memerintah di Syam, kerajaan Umayyah. Kemudian apabila dia jadi pemerintah di sana, dia sahabat Nabi, termasuk dalam 30 sahabat Nabi yang menjadi penulis wahyu, wartawan di zaman Rasulullah. Wartawan zaman Nabi ada 30 orang. Kerja mereka ialah merekodkan hadis-hadis, merekodkan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Salah seorang daripadanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dilantik menjadi khalifah, dia menghantar surat kepada isteri Rasulullah, ibu kepada orang yang beriman, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan balik rumah nanti buka surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Allah menceritakan tentang kisah Aisyah dibersihkan namanya oleh Allah di dalam Quran. Orang tuduh Aisyah berjahat, orang tuduh Aisyah berzina, Allah bersihkan nama dia. Allah clearkan nama dia daripada tuduhan yang sangat jahat. Sampai hari kiamat nama Aisyah bersih. Sampai hari kiamat dan bila-bila pun Allah Ta'ala kata Aisyah adalah perempuan yang sangat mulia. Tuan-tuan balik buka juzuk 18 surah An-Nur, tafsiran kisah dia difitnah. Tuan-tuan, Muawiyah hantar surat pada Aisyah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya Muawiyah bin Abi Sufyan nak minta daripada Ummul Mukminin, tolonglah beri nasihat kepada saya dengan nasihat yang ringan dan ringkas supaya saya tidak lupa nasihat tersebut. Sebab itu tuan-tuan, sunat kepada kita hantar surat pada orang-orang alim, hantar surat pada orang yang baik-baik, minta nasihat. Apa-apa nasihat tuan, tolonglah hantar pada saya. Orang dulu-dulu minta nasihat, orang sekarang bagi nasihat tak dengar, tak mau dengar nasihat. Orang dulu-dulu minta nasihat, dia hantar surat pada Aisyah. Aisyah balas surat. Dia kata, Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Rasulullah? Sebab tu kalau kita nak nasihat orang, tolong ambil nasihat daripada mulut Nabi Muhammad, yakni hadis-hadis Rasulullah. Jangan tuan-tuan duk ambil nasihat yang bukan-bukan. Ambil nasihat ahli falsafah sana, ahli pemikir sini yang bukan-bukan dia ambilnya. Jumpa yang Rom, ambil yang Rom. Jumpa yang Yunani, ambil yang Yunani. Ambil yang Greek, jumpa yang Greek, ambil yang Greek. Macam-macam ambil. Cuba kita ambil daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, wahai Muawiyah, Nabi ada menyebut, Nabi berkata, carilah keredaan Allah walaupun mendapat kemurkaan manusia. Kerana apabila kamu diredai oleh Allah, nescaya Allah memelihara kamu. Janganlah mencari keredaan manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah, nescaya Allah tidak bersama dengan kamu. Saya ulang balik. Carilah redha Allah walaupun manusia murka, nescaya Allah akan bersama kamu. Jangan kamu cari redha manusia sampai Allah marah, nescaya Allah tidak akan bersama dengan kamu. Hari ini kenapa arak banyak diminum? Hari ini kenapa kilang arak tak boleh ditutup? Jawapan dia senang aja, nak cari redha manusia. Orang Cina nak minum, orang Hindu nak minum. Kalau kita tutup, kalau kita haram arak ustaz, depa tak pangkah kita ustaz. Tak boleh ustaz, tak boleh. Allah kata haram arak, manusia kata tak boleh ustaz. Kita kena jaga manusia ustaz. Depa duk pangkah kita ustaz. Allah tidak akan bersama dengan kamu. Sekarang cuba tengok, adakah Allah bersama dengan kita? Penyakit merata ceruk, merebak merata ceruk, merompak, meragut, menyamun, merogol, membuang budak, adakah Allah tolong kita? Hujan tak turun, jerebu datang, adakah Allah bersama kita? Doa tu imam tak diterima, doa ustaz ditolak. Tuan-tuan pernah fikir tak benda ini?
Jerebu sampai tak nampak. Ramalan daripada pakar kaji cuaca kata jerebu lagi teruk sebelum bulan Ramadan akan datang. Akibat daripada pemanasan, akibat daripada hujan tak turun. Semayang minta hujan buat, doa minta hujan buat. Tapi kenapa macam Allah tak dengar? Jawapan dia senang. Kamu cari redha manusia dalam keadaan kamu buat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah negara Islam, dalam sebuah negara Islam yang orang Islam ramai, yang orang Islam memerintah, orang kafir boleh minum arak. Tapi ada syarat-syaratnya. Minum dalam bilik, minum dalam rumah, jangan keluar. Jangan sampai dilondehkan di keluar, dibawa meja-meja bangku letak di tepi jalan, tutup jalan sebab orang nak minum arak. Nak minum boleh, hang nak mabuk, hang mabuk dalam bangunan, tak boleh keluar. Keluar saja siap kamu. Biar mereka marah pun tak apa, janji Allah bersama dengan kita. Sekarang ni tidak, biar mereka Ustaz, ni minuman mereka Ustaz, kita nak kata apa. Tapi Allah kata haram. Memanglah Allah kata haram, tapi kita ni dia. Duk tapi kita lah Tuhan turun tak berhenti balah. Demam tikui, wabak tikui, demam cikgunya, H1N1 lah tukar nama lain pula, H1N1 pula dah. Dulu semua babi tukar influenza A, H1N1 lah dah H1N1. Sebutlah semua babi senang. Lepas ni apa pula ni tuan-tuan nak main ni? Dengan stadium runtuh, dengan bangunan runtuh, dengan gejala sosial runtuh, dengan masalah politik tak selesai-selesai lagi, masalah nak bersatu tak selesai-selesai lagi, masalah sana, masalah sini, seolah-olah Tuhan tak tolong kita. Jawapan dia Nabi sebut dalam kisah Aisyah dengan Muawiyah tadi. Jawapannya ialah kamu mencari redha manusia terlampau sampai mengundang kemurkaan Allah. Senang aja tuan-tuan, takut apa? Hang nak minum arak, minum arak, tapi buat dalam premis hang. Nak minum arak silakan, minum dalam premis kamu. Tidak boleh diiklankan arak di depan kedai. Tidak boleh diiklankan arak di kedai-kedai, di lori-lori, tak boleh. Tidak boleh diiklankan arak dalam mana-mana media, tak boleh. Dan tidak boleh dibina kelang arak dalam bumi orang Islam. Tutup. Kalau hampa nak minum arak, import daripada luar. Itu yang Islam anjurkan pada kita. Nak minum orang kafir silakan, tapi nak buat macam sekarang tak boleh. Kami takut pada Allah. Tapi tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang kita duk hormat pada orang kafir terlampau lebih, nak jaga hati orang kafir terlampau lebih, sampai kita tak peduli kepada hukum hakam Allah, kita tak peduli kepada hati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak perlu heran kalau cuaca makin panas, jerebu makin banyak, hujan tak turun, pengangguran makin banyak, kadar jenayah makin banyak, tidak aman. Jalan tak aman, kereta macam mana canggih pun boleh hilang, duit macam mana pun boleh hilang, orang penipu banyak, perogol banyak, sumbang mahram. Tuan-tuan buka televisyen, baca surat khabar, tuan-tuan cuba tengok, setiap muka surat semuanya konflik. Muka surat tengah konflik, iklan konflik. Dapatkan sarapan pagi anda dengan konflik. Muka depan, daripada muka depan konflik sampai di belakang konflik. Mana ada satu ketenangan dalam akhbar? Mana ada satu ketenangan dalam surat khabar? Mana ada satu ketenangan dalam berita? Tidak ada. Kenapa jadi demikian? Sebab tadi Siti Aisyah sebut, Nabi pesan, Allah tidak akan bersama kamu. Ketenangan hari ini sudah hilang, rahmat sudah hilang, barakah sudah dicabut. Akibat kita tidak memperdulikan, kita tidak mengambil iktibar, kita tidak mengambil pelajaran dan tidak memegang kepada amaran Allah Subhanahu wa taala kerana nak menjaga hati manusia. Balik kepada asal balik, perkukuhkan Islam, pertuankan Islam, jangan diperkulikan Islam oleh manusia yang tidak mau kepada Islam.